Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ustazah doakan semua anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar suatu tajuk yang tidak asing lagi bagi kita ya. Kalau melihat kepada paparan yang berada di skrin sekarang berkaitan dengan pakaian khusus ya. Pakaian khusus bagi ibadah tertentu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam ya. Baik, kita tengok. Bila tengok gambar yang kedua, paparan yang kedua ni semakin jelas lah ya, semakin jelas. Apakah tajuk yang akan kita pelajari. Baik, kita tengok sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan Kaabah. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Mekah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah kepada umat manusia. Ya, baik sedikit sejarah ringkas pembinaan Kaabah. Ada 4 peringkat ya pembinaan Kaabah, semua yang kita dah tahu. Yang pertama binaan malaikat, binaan kedua adalah binaan daripada Nabi Adam alaihissalam. Binaan yang ketiga adalah binaan daripada Nabi Sis bin Adam alaihissalam. Dan binaan yang keempat adalah binaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, baik, kita teruskan untuk hari ini. Kita akan masuk kepada tajuk pelajaran 13 bagi tingkatan 4 iaitu haji dan umrah bahagian 1. Tajuk haji dan umrah ni panjang ya. Jadi kita akan bagi kepada 3 bahagian. Untuk kali ini kita mulakan dulu dengan bahagian 1. Jadi anak-anak pelajar boleh melihat buku teks, muka surat 90, 91 dan juga 92. Ya, baik, kita teruskan. Kita lihat apakah fokus kita pada hari ini. Apa yang akan kita belajar untuk bahagian yang pertama ya. Baik, kita akan jumpa nanti ialah maksud haji dan umrah, hukum melaksanakan haji dan umrah. Yang ketiga, kita akan melihat juga dari nakli berkaitan haji dan umrah. Dan kita akan masuk juga kepada syarat wajib bagi haji dan umrah. Dan ini adalah fokus kita pada hari ini. Mudah-mudahan tajuk ini dapat membantu kita untuk mengenali bahagian pertama topik kita berkaitan dengan haji dan umrah ya. Baik, kita tengok seterusnya. Kita pergi kepada maksud. Apakah maksud haji dan umrah? Baik, kita tengok yang pertama dari segi bahasa. Apakah maksud haji dari segi bahasa? Haji dari segi bahasa adalah maksudnya tujuan dan maksud. Manakala umrah pula dari segi bahasa adalah ziarah. Ini maksud dari segi bahasa. Dan kita teruskan dengan maksud haji dan umrah dari segi istilah. Tengok apa bezanya dari segi istilah ya antara haji dan umrah. Okay, baik, kita tengok yang pertama haji. Mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu. Ya, dia ada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Kita tengok apa dia bulan-bulan haji ni, apa dia? Okay, kita tengok bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Zulqaidah dan Zulhijjah iaitu 1 hingga 13 Zulhijjah. Itu bulan-bulan haji ya. Baik, kita tengok pula apakah maksud umrah dari segi istilah, iaitu mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu. Ada sedikit perbezaan di antara maksud haji dan umrah. Kalau haji tadi mesti mengunjungi itu mesti pada bulan-bulan yang tertentu iaitu Syawal, Zulkaidah dan juga Zulhijjah kan. Tapi bagi umrah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Boleh kita menunjukkan umrah bila-bila masa sepanjang tahun. Itu sedikit perbezaan di antara maksud
haji dan umrah dari segi istilah. Baik, seterusnya kita akan melihat pula hukum. Hukum mengerjakan haji dan juga umrah ya. Baik, hukumnya adalah wajib. Wajib bagi semua orang ya. Wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf. Apa dia mukallaf? Dan yang berkemampuan. Kita tengok apa dia maksud mukallaf ni. Ya, mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah Allah. Maknanya apabila seorang tu mencapai usia balik dan dia berakal, waras, maka dia wajib melaksanakan semua perintah Allah dan wajib meninggalkan segala larangan Allah. Dah dipertanggungjawabkan apa yang dibuat, dah dipertanggungjawabkan ya apabila dia mencapai umur balik dan sempurna akalnya. Ya, tu mukallaf. Bagi berkemampuan, kita akan jumpa nanti ada berapa maksud kemampuan. Ada 5 ataupun 6 maksud berkemampuan dalam ibadah haji. Salah satunya cukup belanja lah. Salah satunya ada lagi nanti kita akan tengok ya sikit lagi. Baik, kita teruskan dengan dalil berkaitan dengan kewajipan haji dan umrah ya. Okey. Dalilnya daripada surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dia. Dan yang kedua dari surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajipan. Kewajipan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, iaitu tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini dalil nakli yang kedua bagi kewajipan untuk seluruh umat Islam mengerjakan haji dan juga umrah ya. Baik, kita teruskan dengan syarat. Yang seterusnya syarat wajib haji dan juga umrah. Siapa yang wajib pergi haji dan umrah ni? Orang yang bagaimana? Apa syarat-syaratnya? Ya, baik, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, Islam. Orang Islam yang wajib pergi. Orang tak Islam tak wajib lah ya. Maknanya tidak diwajibkan kepada orang kafir untuk menunaikan haji dan umrah. Okay. Yang kedua, balik. Apa maksud balik? Balik ialah cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Itu maksud balik cukup umur ya. Baik, yang ketiga, berakal. Apa dia berakal? Berakal maknanya waras. Waras iaitu tidak wajib ke atas orang yang gila. Gila, hilang akal ya. Tak wajib. Wajib ada orang berakal sahaja. Dan yang keempat, kita tengok apa syarat wajib yang keempat. Merdeka. Merdeka maksudnya tidak wajib ke atas orang hamba. Dan yang kelima, berkemampuan. Yang kita jumpa tadi. Apa dia maksud berkemampuan? Ya. Mampu maknanya dari segi mampu dari segi kesihatan, kewangan dan juga keselamatan. Ya, baik kita tengok satu persatu ya. Yang pertama, maksud kemampuan ialah cukup perbelanjaan. Yang kedua, cukup keperluan nafkah bagi orang di bawah tanggungan kita. Dan yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Itu juga termasuk di bawah maksud berkemampuan. Seterusnya, amban perjalanan. Ya, dan sihat tubuh badan. Ada 5 ni termasuk di bawah maksud berkemampuan. Dan satu tambahan bagi perempuan, mestilah mendapat izin suami. Ini kalau tak punya suami dah ya, mestilah mendapat izin suami atau ditemani mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Yang ini bagi perempuan ya. Jadi apabila cukup kelima-lima syarat ini, iaitu Islam, kita orang Islam, kemudian dah balik, kemudian berakal, akal pula sihat ya, tak ada masalah gila dan sebagainya,
merdeka, bukan hamba, dan juga kita mampu, kita ada kelima-lima ni, ada 6 kalau perempuan ada 6 perkara ni, maka wajiblah atas kita menunaikan haji dan juga umrah. Ya. Jadi untuk bahagian pertama ini setakat itu sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan perkara-perkara lain seperti perkara rukun, perkara wajib haji dan sebagainya untuk bahagian kedua dan juga bahagian ketiga. Jadi untuk setakat ini sekian. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.